perhatian. Setiap penceritaan berdasarkan kisah benar dan dari sumber internet yang sahih hanya bertujuan untuk perkongsian dan hiburan. Hai guys, apa khabar semua? Welcome to channel Faiz Cerita. Terima kasih banyak-banyak guys kepada korang semua yang sudi untuk tengok video kali ni, dan aku harap korang semua yang tengah tengok ni sudi stay tune sampai habis untuk dengarkan kisah seram yang aku nak kongsikan untuk dalam video kali ni. Jadi guys, buat yang baru mengenali Faiz Cerita, salam perkenalan aku ucapkan buat korang, dan buat korang yang baru mengenali ni, jangan lupa guys untuk support Faiz Cerita hanya dengan klik subscribe, like dan share, dan juga follow Faiz Cerita di platform media sosial seperti yang tertera di ruangan description. Jadi guys, sebelum aku nak memulakan penceritaan dalam video kali ni, aku nak minta maaf terlebih dahulu lah. Macam biasa, sekiranya kalau ada salah cakap ke, tersalah info, tersalah sebut ke, atau mungkin ada perkataan yang mungkin kurang jelas kan, yang korang dengar macam tak apa jelas, aku minta maaf terlebih dahulu lah guys. Dan sekiranya kalau ada kelemahan dan kesilapan kat mana-mana, aku minta maaf juga banyak-banyak kepada korang, dan macam mana pun aku akan cubalah untuk perbaiki setiap kelemahan tu untuk memberi yang terbaik buat tontonan korang. Dan tak lupa juga diingatkan sekali lagi guys, setiap penceritaan hanyalah sekadar perkongsian dan juga hiburan semata-mata. Untuk kisah dalam video kali ni, aku nak kongsikan satu kisah ni, di mana kisah ni dikongsi daripada seseorang yang bernama Nurul. Tapi Nurul ni bukan nama sebenar beliau lah. Katanya kisah seram yang dia alami ni berlaku ke atas diri dia. Waktu tu mereka sedang menetap ataupun duduk dekat ada sebuah rumah sewa ni guys. Jadi kalau korang nak tahu apakah kisah seram Nurul yang aku nak ceritakan ni, korang kena stay tune sampai habis. Pengenalan cerita Nurul ni guys, apa yang dia kongsikan sebelum dia dengan suami dia ni duduk dekat sebuah rumah sewa ni. Sebelum tu dia tinggal dengan keluarga mentua, dan dia bagi tahu, yalah biasalah bila duduk dengan keluarga mentua ni kadang-kadang ada sedikit masalah dalaman lah kata dia. Apa yang Nurul ni dia sharekan, ayah dan mak mertua dia baik, orangnya memang baik. Cuma Nurul ni bagi tahu dia ketidakselesaan sedikit, dan boleh dikatakan ada macam konflik dengan biras dia, kakak ipar kepada suami dia, yang kata Nurul tidak begitu ada hubungan baik lah dengan dia. Jadi disebabkan ada isu sana sini dengan hubungan yang macam tu, jadinya Nurul dengan suami dia ni ambil keputusan untuk tinggal berasingan. Seminggu selepas ada berlakunya satu kejadian dekat rumah tu, dia dengan suami dia ni masa tu mencari-cari rumah sewa tau. Entah macam mana mereka ada terjumpa satu rumah kosong ni, yang rumah tu memang katanya lokasi tu tak jauh dengan tempat kerja mereka ni. Dekat kawasan tu juga guys, bukan ada satu rumah je yang kosong, tapi ada dua lagi buah rumah. Kiranya ada 3 buah rumah lah yang kosong, yang memang untuk disewakan dekat kawasan yang sama. Dan Nurul masih ingat lagi 3 buah rumah ni, nombor rumah yang pertama 88, nombor yang kedua 110, dan nombor rumah yang ketiga 128. Pada masa Nurul dengan suami dia ni tengah meronda-ronda lah dekat kawasan situ nak tengok-tengok rumah, suami dia pandang lah dekat Nurul ni. Suami dia pun bagi tahu, kalau rumah yang nombor 128 ni corner lot, yang lagi 2 ni tengah-tengah, awak rasa mana yang lagi okey? Lepas tu Nurul pun cakap dengan suami dia, tapi kan bang, nombor rumah 88 tu cantik kan? Sebab Nurul bagi tahu dia tertarik dengan rumah tu sebab nombor rumah tu 88. Dia kata memang cantik sangat nombor tu. Sambil Nurul cakap macam tu kat suami dia, dia pun tersengih-sengih lah, macam tersipu-sipu malu. Jadi suami dia pun macam yalah tersenyum-senyum juga. Jadi mereka berdua ambil kata sepakat dan bersetujulah untuk menyewa dekat rumah yang nombor 88 tu. Mereka pun jumpalah dengan tuan rumah tersebut. Lepas berbincang apa semua kan, tuan rumah tu tanya tau dekat mereka berdua ni, betul ke awak berdua nak sewa dekat rumah nombor 88 ni? Betul? Tak menyesal? Tuan rumah tu macam 2-3 kali jugalah macam tanya dekat diorang, betul ke nak sewa dekat rumah nombor 88 ni? Tapi mereka berdua memang betul-betul nak, dah bersetuju. Jadi mereka berdua pun pindahlah dekat rumah sewa yang nombornya 88 tu. 2 bulan lepas tu mereka pun berpindah masuk lah dekat dalam rumah tu. Hari pertama mereka berpindah masuk dekat dalam rumah tu guys, kata Nurul malam tu dia dengan suami dia ada buat sedikit lah majlis doa selamat. Ada satu masa tu dia pun pergi ke dapur untuk mencuci lah pinggan mangkuk semua. Lepas tu ada seorang kakak yang kata Nurul nama dia Kak Lia. Kak Lia ni dia duduk dekat kawasan perumahan situ. Dia dijemput datang lah dekat rumah mereka ni.
Dan Kak Lia ni dia datang masuk ke dapur untuk membantulah Nurul ni, untuk tolonglah apa yang patut, nak cuci apa-apa ke. Dan kata Nurul, Kak Lia ni dia tinggal selang 2 buah rumah daripada rumah yang mereka sewa ni. Sambil-sambil mereka berdua dekat dapur tu berbual, Kak Lia ni tanya dekat Nurul, "Nurul, akak nak tanya engkau ni, macam mana engkau boleh terfikir nak sewa dekat rumah ni?" Dan Kak Lia ni pun bagi tahu dekat Nurul, "Engkau tahu tak, rumah yang kau sewa ni dah 6 tahun tau kosong." Kak Lia ni dia bagi tahu macam tu dalam keadaan yang berbisik guys. Macam, "Kau tahu tak, dekat rumah yang kau sewa ni dah 6 tahun tau kosong." Lebih kurang macam tu lah. Sambil kepala Kak Lia ni asyik-asyik nak berpusing aja tengok dekat ruang tamu. Sebab kata Nurul, Kak Lia ni macam takut-takut lah kalau ada yang curi-curi dengar. Nurul ni pelik lah, apa sebenarnya maksud Kak Lia ni? Dia pun tanyalah, apa maksud Kak Lia? Kak Lia ni pun dia nak jawab lah persoalan si Nurul ni. Dia pun bagi tahulah, "Kau tahu tak, rumah ni belum sempat Kak Lia ni nak habiskan kata-kata dia, suami dia pun masuk ke dapur." Suami dia bagi tahu dekat Nurul, "Wah, saya dengar anak menangis tu dekat atas. Agaknya dia dah bangun tu." Suami dia pun minta tolong lah dekat Nurul ni untuk pergi tolong tengokkanlah anak mereka yang nangis kat atas tu. Sebab suami dia waktu tu nak pergi hantar Pak Imam balik ke rumah. Jadi dia nak minta tolong lah Nurul ni naik ke atas untuk tengok anak. Jadinya Nurul pun tanpa berkata apa-apa, dia pun mengangguk je lah. Sebelum Nurul nak naik ke atas tu, dia pun bagi tahulah dekat Kak Lia ni, "Kejap je Kak Lia, saya nak pergi tengok anak saya kejap dekat atas." Lepas tu Nurul ni cepat-cepat lah bergegas naik ke atas untuk tengok anak dia. Kata Nurul ketika tu anak dia baru berusia 1 tahun. Sambil-sambil Nurul ni tengah tengokkan anak dia yang baru bangun tu, dia bawa lah anak dia nak turun ke bawah. Sambil nak turun tangga tu, dia macam terdetik dalam hati lah. Dia macam tanya dalam hati dia, "Mana Ariel ni Aku suruh tengokkan anak aku ni, mana dia hilang?" Ariel tu adik ipar kepada Nurul ni. Sebab Nurul minta adik ipar dia yang nama Ariel ni untuk tengokkan anak dia ni. Itu yang Nurul macam pelik guys. Anak dia menangis. Jadi takkan Ariel ni tak dengar? Dia macam tercari-cari lah juga manalah Ariel ni pergi. Waktu tu kan mereka baru berpindah. Jadi dia minta adik ipar dia ni datang untuk membantu. Dan pada malam tu memang adik ipar dia tidur dekat rumah tu. Besoknya tu adik ipar dia yang nama Ariel ni nak terus balik ke KL. Selepas dah selesai majlis, ibu bapa suami dia dan juga ibu bapa Nurul ni pun pulanglah ke rumah masing-masing sebab dah habis majlis dah. Tak lama kemudian Nurul ni nampak adik ipar dia Ariel tu baru keluar daripada tandas dekat bawah. Dia pun suruhlah adik ipar dia ni bawa anak dia naik ke atas. Dia pun cakap lah, "Ariel ni, kau tolong ambil anak akak ni, tolong jaga dia kat atas. Mana kau pergi? Tahu-tahu hilang aja. Patutlah waktu akak naik tadi engkau tak ada kat atas. Engkau pun kalau nak turun bawah ke, bagilah tahu dulu. Dah lah anak akak ni tadi menangis. Sebab dia terjaga tengok tak ada orang, dia takut lah. Ni kau bawa anak akak ni, kau bawa pergi atas, kau buatlah apa yang patut, tolong jaga dia." Dan waktu tu Nurul dekat bawah, dia ada urusan sikit lah, nak kemas-kemas apa yang patut. Lepas dah selesai kemas, Nurul pun naik atas. Sebaik dia sampai dekat atas, dia nampak Ariel ni, adik ipar dia ni sedang bermain-main lah dengan anak dia sambil bergurau senda. Anak dia pun macam mengikik-ngikik lah, ketawa. Nurul ni dia tanya tau dekat adik ipar dia Ariel ni, "Sebelum kau turun pergi bawah, pergi tandas tu, engkau ada dengar tak anak akak ni menangis?" Sebab dia menangis kuat tadi tau. Lepas tu Ariel ni macam pandang lah dekat kakak ipar dia ni, dekat Nurul ni. Satu pandangan yang pelik tau. Adik ipar dia Ariel ni pun beritahu lah dengan Nurul ni, "Tak ada kak, masa saya nak turun bawah tadi tu, elok je dia, tertidur je, tak menangis pun." Bila adik ipar Nurul dah cakap macam tu, dia pun tak apalah, abaikan lah. Dia pun tak nak fikir yang bukan-bukan lah kan. Lepas tu Nurul suruh lah adik ipar dia Ariel ni bawa anak dia turun main kat bawah. Sebab dekat bawah tu semua dah balik, dah tak ada tetamu, dan rumah pun dah siap kemas. Jadi mereka pun turunlah ke bawah. Waktu tu guys, dekat atas memang tak ada sesiapa tau. Memang kosong lah, tak ada sesiapa sebab semua kat bawah. Dan suami Nurul ni, dia belum balik lagi. Sebab tadi kan dia pergi hantar Pak Imam balik ke rumah. Nurul adalah kerja sikit dekat dapur. Sebab dekat ruang tamu dah selesai kemas. Jadinya bila Nurul dah selesai dekat dapur, dah settle semua, dia pun pergilah dekat ruang tamu, dekat adik dia dengan anak dia tadi. Lepas tu mereka pun adalah berbual-bual sikit. Pada masa mereka berbual-bual tu guys, tiba-tiba dekat atas tu guys, ada dengar suara perempuan macam tengah berborak tau. Yang dengar suara perempuan tu macam ada 2 orang perempuan tengah berborak dekat atas. Apa yang Nurul tu dengar macam tu lah. Dia dengan adik ipar dia ni macam saling berpandangan sebab adik ipar dia pun dengar. Tapi adik ipar dia waktu tu macam tak berapa nak peka sangat lah, tak berapa nak fokus sangat sebab dia tengah sibuk bermain dengan anak Nurul ni. Lepas tu Nurul pun memberanikan diri lah nak naik atas.
Dia naik je atas, dia tengok pintu bilik sana, bilik sini. Tak ada apa-apa pula. Habis siapa yang dia dengar ni guys? Siapa yang borak dekat atas ni? Dah tak ada sesiapa dekat atas. Kak Lia tadi tu, yang tolong basuh pinggan tadi tu, dah balik dah. Waktu dia nak naik ke atas tu, Kak Lia tu dah balik. Kiranya memang tak ada siapa kat rumah waktu tu. Memang ada dia, ada anak dia yang masih kecil tu dengan adik ipar dia Aril ni. Waktu dia pergi cek-cek dekat atas tu, dia tengok tak ada apa-apa, dia pun turun. Aril ni pun tanya dekat kakak dia, "Kak, kenapa kak? Tengok apa kat atas?" Lepas tu Nurul pun cakap lah, "Kau kan dengar juga tadi ada suara orang macam borak." Lepas tu Aril ni macam dengar, tapi macam mungkin kita salah dengar kot kak. Dekat atas TV tutup, dekat bawah waktu tu pun TV pun tutup. Itu yang Nurul ni macam bingung. Tak lama kemudian suami dia pun balik. Lepas tu pula bila suami dia dah balik, suami dia pun nak mandi apa semua. Dan Nurul ni dia minta Aril ni, adik ipar dia ni, tolong jaga sekejap anak dia kat bawah. Lepas dah selesai semua, Nurul ni pun turun ke bawah, nak ambil anak dia, bawa naik ke atas lah. Sebab waktu tu dah pukul 12 macam tu lah, nak dekat pukul 12 nak masuk tidur. Hari ni dia tidur dekat ruang tamu guys. Dan kata Nurul sekitar dalam pukul 1:30 pagi lah macam tu, dia ada terdengar suara daripada arah bilik lain. Di mana dekat atas tu ada 3 bilik. Satu bilik store, satu bilik tamu, satu lagi bilik dia dengan suami dia lah. Bilik utama lah senang cerita kan. Dalam pukul 1:30 macam tu, dia masa tu boleh dikatakan macam tidak berapa nyenyak lagi lah. Tapi waktu tu anak dia dah tidur, suami dia dah tidur. Dia dengar ada suara perempuan yang dia dengar tu dekat arah bilik lain. Arah bilik macam bilik store tau guys. Dia nak keluar takut. Sebab kata Nurul, kalaulah dia dengar macam suara lelaki, dia boleh rasa tu macam suara adik ipar dia ke. Tapi tu suara perempuan guys. Suara perempuan, kata Nurul, memang sangat jelas guys. Walaupun Nurul dah dengar suara tu 2 kali, tapi dia abaikan lah. Sebab dia kata rumah tu baru je dia sewa, baru je masuk guys. Takkan besok nak pindah pula kan. Dia pun tak nak fikir bukan-bukan. Jadi bila keesokan paginya, dia pergi ke bawah untuk tengok adik ipar dia Aril ni, korang tahu apa yang jadi? Dalam keadaan yang macam pucat guys. Pucat, menggigil, badan panas sangat. Jadi Nurul ni pelik lah. Sebab Nurul ni nak kejutkan dia untuk bangun. Nurul tanyalah, "Dik, kau kenapa ni jadi macam ni kan? Kau demam ke?" Aril ni sepatah pun tak keluar. Kata-kata sepatah pun tak dengar. Memang dalam keadaan yang memang nampak sakit guys. Nurul cepat-cepat naik atas, panggil suami dia untuk tolong tengokkan ni lah Aril ni. Mereka pun bawa lah Aril ni, gegas lah bawa pergi klinik. Dah selesai pergi klinik, balik ke rumah. Bila Aril ni dah nampak dalam keadaan tenang sikit, dia pun tanyalah dekat Aril, "Aril, macam mana kau boleh demam ni? Kau salah makan ke apa?" Waktu tu suami Nurul dengan Nurul ada sekali. Diorang tanya Aril ni lah kan. Sebab pelik, sebab semalam nampak Aril ni okey, tiba-tiba jadi macam ni pula. Aril pun cerita lah. Dia bagi tahu yang dalam pukul 12.30 macam tu dia kena ganggu guys. Sampailah dalam pukul 5 macam tu, sebelum azan subuh berkumandang. Selepas azan subuh berkumandang, dah tak ada dah gangguan tu. Tapi sebelum tu dia kata dia kena gangguan yang sangat dahsyat guys. Apa yang Aril ni bagi tahu, ya aku nak cerita dengan korang pun aku rasa macam meremang juga ni. Sebab dia bagi tahu waktu dia tidur kat ruang tamu tu, dekat ruang tamu tu ada beberapa kerusi, lepas tu ada meja perhiasan apa semualah kan. Waktu tu dalam pukul 12.30 lah. Apa yang Aril tu ingat, dia nak lena lah masa tu tapi belum tidur lagi. Kerusi, ada satu kerusi depan mata dia. Kerusi tu tak jauh tau. Korang tahulah kerusi dekat ruang tamu biasa macam mana kan. Aku nak lakarkan pun susah. Kerusi tu bergerak guys. Bergerak laju kata Aril daripada kedudukan di sini terus sut ke sini guys. Aril masa tu dah terbangun dia nak menjerit tau. Waktu dia terbangun tu guys, dia tak ada daya nak bersuara. Kalau ikutkan hati dia kata memang dia dah menjerit sekuat hati dah. Tapi waktu dia terbangun tu, lepas je kerusi tu lalu macam tu, depan mata dia ni, dia nampak ada satu makhluk lah, kain putih, rambut panjang, berdiri dekat depan dia ni macam ada satu langsi. Dekat situ lah dia nampak. Dan jarak bukan jauh guys, dekat kata Aril. Waktu tu dia dah tercengang dah, dia kata memang dah tak tahu nak cakap macam mana, mulut tak boleh nak bersuara guys. Memang dia kata bukan dibuat-buat, memang itulah yang berlaku. Lepas tu kak ipar dia pun cakap lah, Nurul ni pun bagi tahu lah, takkan kau tak ada suara nak jerit langsung? Tak boleh kak. Terus terang ada cakap waktu kerusi tu melintas nak bangun tu ada daya lagi suara. Bila nampak tu terus suara macam terkunci kak. Lepas tu Nurul pun tanyalah, habis lepas kau nampak tu apa jadi?
Saya terus terbaring tapi tak boleh nak tutup mata. Dan waktu tu pula guys, lampu dekat ruang tamu tutup, yang terbuka hanya lampu dapur saja guys. Lepas tu kata Ariel, waktu dia terbaring tu, ialah mata tak boleh nak tutup, tak boleh nak tidur, dia nak pusing pun tak boleh, dia macam satu posisi je guys. Dia kata macam-macam lah dia nampak, macam-macam bunyi ada. Tapi yang paling menyeramnya guys, antara suara yang Ariel tu masih ingat gangguan dia yang dia kena, ada suara lelaki tau. Suara lelaki tu dia dengar memang betul-betul sebelah dia, yang dimana suara tu berkata, dia gelak tau. Jangan takut, kau akan suka duduk sini. Macam tu lah guys. Itulah antara gangguan yang Ariel ni kena guys. Sebenarnya banyak lagi, tapi kata Nurul dia tak berapa ingat. Tapi itulah antara peristiwa menyeramkan. Hari pertama dia pindah, kebetulan adik ipar dia ada, adik ipar dia yang terkena gangguan tu. Selepas daripada kejadian tu, dia berbincang dengan suami dia, dia nak berpindah dekat rumah sewa yang lain. Dia pelik kenapa Kak Lia tu cakap macam tu. Dan yang paling dia tak boleh lupa dan dia ingat, patutlah tuan rumah tu tanya berkali-kali, betul ke nak sewa, betul ke nak sewa sini. Rupanya kat rumah tu ada kejadian misteri yang pernah berlaku guys, yang kata Nurul tak dapat dirungkaikan. Jadi mereka memang duduk kat rumah tu tak sampai seminggu pun. Mereka berbincang dengan tuan rumah tu, dan tuan rumah tu pun boleh bertolak ansur, dan dia pun berpindah lah dekat rumah sewa lain, tapi dekat dalam kawasan situ juga guys. Dan waktu mereka berpindah dekat rumah tu, mujur lah tak ada apa-apa gangguan. Patutlah rumah tu dikata bertahun-tahun tak ada orang nak sewa guys. Rupanya ada kejadian yang menyeramkan berlaku dekat rumah tu. Jadi itu sajalah guys, sedikit kisah daripada Nurul yang aku nak sharekan dengan korang dalam video kali ni. Kisah ni tidak begitu panjang, cuma apa yang Nurul ni bagi tahulah, walaupun kisah ni agak begitu pendek, tapi dikatakan ini adalah kisah benar yang berlaku dekat dalam rumah sewa mereka waktu tu. Memang dia kata sangat-sangat rasa terkilan sebab baru berpindah, tapi mujurlah dia tak terkena dengan gangguan macam tu, suami dia pun tak kena, yang paling penting anak mereka yang masih kecil tu. Tapi mungkin anak dia ada terkena juga guys, sebab anak dia menangis waktu tengah tidur tu, mungkin lah kata Nurul. Jadi apa-apa pun guys, terima kasih banyak-banyak sebab sudi stay tune untuk tengok video kali ni. Dan segala kekurangan, kelemahan, aku minta maaf banyak-banyak guys, dan aku akan cuba perbaiki untuk memberi yang terbaik buat korang semua. Buat yang baru menemukan Faiz Cerita, untuk support hanya dengan klik subscribe, like dan share. Dan juga guys, korang semua follow lah Faiz Cerita di platform media sosial seperti yang tertera di description. Kalau korang ada kisah-kisah seram, peristiwa-peristiwa yang menyeramkan yang korang sudi untuk kongsikan, korang boleh emailkan je di Faiz Cerita. Jadi bolehlah aku kongsikan kisah korang di dalam video di masa akan datang, sekiranya kalau korang tidak keberatan. Jadi apa pun guys, terima kasih banyak-banyak. Please support Faiz Cerita. Stay tune guys untuk next video, InsyaAllah. Assalamualaikum.